Borak sini, habis sini bersama dengan pasangan bahagia Ayi Stylista dan juga Ida Vogue. First time jumpa Ida. You guys adalah merupakan pasangan pertama yang diundang ke studio Budi Channel. Terima kasih banyak-banyak tau, sebab Budi kenal Ayi dah lama. Terkejut lah hari tu, tiba-tiba ada gambar kahwin. Ayi duk ingat ke kahwin olok-olok dengan Ayi. Ayi tak pernah buat macam ni. Ayi kalau dia nak buat sesuatu, dia akan cakap dekat kawan-kawan dia ke apa kan. Dia tak pernah berahsia lah. For me lah, kalau dia nak kahwin ke, mungkin pastinya dia akan jemput kita. Budi, Ayi nak kahwin. Macam tu, jomlah datang majlis resepsi. Tapi tidak, aku duk scroll-scroll IG tengok, hey Ayi, Ayi macam happy gila masa tu. I think bukan Ayi seorang tau, Ida. Semuanya ada syuting lah, apalah, gimmick lah. Ayi kita kenal lama Ayi kenal you wartawan berita harian. Betul. Secara ringkas lah. Sebelum berita harian you buat apa? Okey, terima kasih Budi. Assalamualaikum. Nah, kan dah jemput kami berdua ni, katanya pasangan pasangan pertama. First couple. First couple dalam program Budi ni kan. Wow. So of course lah, both of us sangat happy bila Budi jemput. Especially Budi ni kawan lama macam Budi cakap tadi, dia kenal lama since berita harian kan. Maksudnya ialah saya ni kenal Budi pada awal tahun 2000 itulah 2004 2005 itu. I'm Murai, Ajib, Ellie, bos kita orang Abang Lela. Budi dia dulu selalu masuk kontes-kontes yang berita harian. Yang buat kita ada sisipan tau. Untuk hari Sabtu kita ada sisipan. Sisipan ni memang lifestyle lah, fashion, gaya hidup, produk sini, produk sana, makanan, ada music, ada movie. Dan bila saya buat kontes kan, kontes untuk ramen, Budi antara yang selalu masuk kontes tu. Yes. Ayi tahu tahu. Okay. Pecah lubang aku. Kan, kalau kenapa dia nama Budi Ismail lagi kan. So bila kita buat yang bestnya, orang macam ni kita simpan. Sebab bila kita buat activity ground event ke whatever kan, yes. yang dia yang support, dia the best supporter. Kita memeriahkan suasana lah. Lagi ramai, lagi meriah kan. Kemudian lepas tu jap, I ingat lagi I pergi office you. Masa tu you tak kenal I, memang confirm tak kenal. Tapi I pergi, I nak pergi ambil tiket ABP rasanya. ABP masa tu meriah, buat dekat Arena All Star. Sejuk. So I skoden lah, you guys bekerja macam mana. Masa tu ada Nurul Wayne ada. Dulu Budi kerja office lagi tau. Kan, you tahu siap je. Lepas tu masa Bobo tak ada masa tu. Abang Len rasa ada. Bobo kena dengan bernama. Ya. Kan. And then 2007 I start buat Budi.com tu. Yes. And then 2008 pun I still dengan Akademi Fantasia apa semua. So kenal lah Bobo dan kenal you. Tapi you jarang Akademi Fantasia ni, you tak minat. Tak minat. Tapi saya menulis untuk majalah Akademi Fantasia, majalah Aksi. Salah seorang penulis kat sini. Astro lepas tu Astro, tapi untuk 2 musim je lah. Kan. Lepas tu terus masuk murai.com.my. Buat satu portal, murai.com.my. So saya salah seorang content editor lah ke dalam murai.com.my. Dari situlah munculnya Stylista. Program you terus masuk TV kan? Astoria. Sebab producer kita siapa tu? Encik Rakim. Encik Rakim. Rakim lagi. Encik Rakim lagi kan. Dia berminat dengan konten dalam Stylista tu. So dia punya program tu nama dia Stylista. Kan, Detective Stylista. Yes. Tapi dijadikan ke TV, tukar kepada Stylista. Dan sampai sekarang you kekalkan nama you Ayi Stylista. Kenapa? Mungkin bagi you macam itulah kemuncak. Macam aku berada dekat kaca TV kan. Stylista. You bayangkan kalau Budi bukan nama lain, orang tak ingat. Ya. Trademark you lah. Itu maksud you lah. Dia jaga. And then cerita lagi. I daftar tau I punya trademark tau. Serius lah? Siapa-siapa yang curi dia. Serius ni? Serius? Ya ke? Pergi my dipanggil apa? Copyright lah. Copyright. So orang tak boleh tiru kan.
So masuk Astro tu lah dengan Murai, dan kemudian 2015 16 itu saya decide untuk bergerak sendirilah. So begitulah jadinya buat aktiviti jadi PR kan, buat fashion styling kan, dan macam-macam lagi lah. Tapi masih lagi dalam bidang yang sama Budi. So masih dah jumpa Budi kan, jumpa kawan-kawan yang lain dan seumpamanya. Tu best sebab masa kenal Budi ni dia punya kepakaran bukan je dalam penulisan. Dia cakap dia boleh tulis apa, dia boleh interview untuk hiburan dan juga produk-produk gadget. Gadget Product review. Product review gadget. Bayangkanlah Budi ni kalau nak tahu dia dah merantau banyak negara. Kalau pergi dia terbang tu kan, dia pergi untuk urusan kerja tu, buat review tu, bukan kaleng-kaleng. Tahu-tahu je kan. Kalau kat Singapore tu Marina Sands je. Marina Bay Sands. Marina Bay Sands je. Aku pun tak sampai lagi. Itu InsyaAllah je. one day you guys honeymoon ke kat sana. You guys kan. honeymoon ke belum? Belum lagi Budi. Belum lagi kan? You guys kahwin masa PKP ke? Nak PKP? Masa PKP. Masa PKP. Hujung bulan Disember. 1 Disember. Hujung pula 1 Disember. 1 Disember. 1 Disember. Kira macam 4 bulan. So ini isteri saya Budi, nama dia Ida Vogue. Orang tak kenal Ida Vogue memang Ida Vogue. Nak tanya kalau Ayi Mr. Stylista, Ayi Stylista, you Ida Vogue. Mana datang Vogue tu? Sebab kan? Vogue biasanya kita sinonim dengan majalah Ayi. Kan? Majalah Vogue. Adakah anda seorang editor di majalah Vogue? Sebenarnya nama Ida Vogue tu sebab tu daripada zaman study lagi. Saya asal Sarawak. Betong, Sibu. Bumi Penyalang. Okay. Ayi dah pergi balik kampung. Saya dah pergi Sarawak, dah jumpa keluarga dia. Tapi tak saya dah berjumpa keluarga, dah pergi ke Sarawak untuk urusan kerja, tapi tak sampai lagi ke kampung sebab PKP. PKP lah So majlis you guys ada merancang nanti? Ada, of course. Sebab sepatutnya tiket kapal terbang dah banyak tukar. Budi kena tukar. So majlis di Sarawak memang kita tak buat lagi. Langsung tak buat lagi. Orang kampung Idan nak sangat jumpa Ayi ni. Gila tak? So background saya study broadcasting dan juga minor in journalism. Saya kenal Ayi masa study tu, kenal gitu je lah. Dah kenal lama dah? Tak, kenal gitu nampak dekat TV. Okay. Tak ada tarikan lah. Maksudnya Mulakan. Okay. Tengok gitu je lah. Kenal, tahu kewujudan dia dalam industri seni kan. So nak jadi cerita, saya fresh graduate, terus intern dekat Astro, and then terus kerja dengan Astro. Bila tu? Tahun 2016. You intern sampai sekarang saya masih berkhidmat lagi dekat Astro untuk program-program. Tapi sekarang tak intern lagi kan? Okay. So daripada dekat Astro tu, masa saya masuk Astro, Ayi dah tak kerja Astro dah. So masa awal-awal saya kerja dengan Astro, saya buat broadcast journalist, cover satu fashion show. And then kena interview lah orang-orang fashion kat situ. So saya approach dia, aku kenal Mamat ni, nak interview dia lah. Ingat lagi first time masa tu lah you guys kenal masa tu tukar number. Tukar nombor terus. Tukar nombor untuk kerja lah. Bukan untuk kenin-kenin kan. Okay. So sebab dia pun tahu saya buat program dekat Astro, so dia kata sebab bos dia kawan kita, Syazwan. Syazwan. So macam kita tukar nombor, and then daripada situ banyak bantu-membantu lah. Bantu event dia membantu saya cari konten juga. So banyak communicate. Sebenarnya perkenalan tu dia lebih kepada fasa ke fasa daripada tak kenal and then kenal, urusan kerja, jadi kawan, lepas tu kahwin. Orang kata tak kenal maka tak cinta gitu. So you guys kenal ini berkenaan dengan jodoh juga tau. And then takdir, sebab semua dah tertulis kan. Dan you guys sangka tak? Macam Ida tak sangka? Ayi? Tidaklah kan. Tidak pernah merancang kan. Tapi betul lah macam Budi cakap, itu semua urusan atau kerja Allah kan. Maaf tau kalau I bertanya, macam mana you guys macam approach, siapa yang mulakan dulu gitu? Dia tak ada istilah dunia
dunia percintaan, Budi. You guys, yelah kan, macam I cakap tadi, love after marriage. Betul. Sebab kami tak pernah bercinta pun. Kami hanya berkawan. Masa berkawan pun tak ada perasaan ke, macam kawan macam aku kawan dengan you kan, begitu je kan. Tapi also kerana hikmah PKP jugalah kan. Masing-masing kusingian. Gitu. Bila PKP tu banyak kali kontak lah, berhubung kan. Ya, itulah semua urusan Allah, Budi. Kita buat je kerja dia kan. Tergegar pula. So masing-masing tak ada. Itulah soalan I. Siapa dulu ajak kahwin lah. Kan? Nampak tak soalan dia kat situ? Dia bukan siapa ajak, siapa diajak. Tapi kalau seorang ajak, seorang tak nak pun tak akan jadi perkahwinan juga. Betul. Dia adalah persetujuan bersama lah. Setuju untuk ke level yang seterusnya. Level up. Level. Kita kan hidup kena level up. Level. Tak boleh level sama je, Budi. Guys, sebab masa tu I duk fikir PKP kan, masing-masing macam hilang pekerjaan, macam hari tiada event, dan dunia terumbang-ambing, macam kewangan kita pun macam yelah asyik keluar je duit tak masuk kan. So you guys macam mana you manage, macam Ai pula macam mana you bersedia untuk yelah nak jaga anak orang kan. You as a ketua keluarga macam aku kalau nak kahwin ni aku ada satu tanggungjawab kan. So macam mana Ai bersedia ke arah itu kan. Itulah kalau orang cakap bersedia atau tidak, sampai bila-bila manusia tidak akan bersedia, Budi kan. Jadi apa pun redah buat dah, laksanakan kan. Tapi untuk kita tu kena ada platform lah. Masuk platform tu bagi saya persediaan lah. Aku ingat platform ni macam platform budi.com, Budi channel, Twitter, platform Twitter. Okay. So kena adalah platform dia tu kan. Macam Budi cakap, kalau berlakunya sesuatu di kemudian hari bagaimana kan. So platform tu sudah disediakan. So platform kami berdua, khususnya untuk saya, ialah saya mengenal Tuhan, mengenal Allah kan, mengenal diri kan, mengenal fungsi diri, dan mengenal sebagai manusia tu macam mana kan. Dari situ apa kena buat sebagai manusia kan. Sebab macam kita cakap tadi lah, kena level up kan. So takkan kita nak berada di takut yang sama je, Budi kan. Kita usia bukan makin memuda kan, makin menua. Usia you berapa lagi? Boleh. Berapa? Saya rasa saya lebih muda daripada Budi. Lebih tua daripada Budi. Berapa 40 tahun ni. Serius Abi? Kau tahu aku berapa? Aku 44. Kau menang. 44. Ida. I sebenarnya banyak benda nak tanya Ai sebab pasal dia punya penghijraian. Sebelum tu I nak tanya Ida, apa yang Ida tertarik dengan Ai? Dia punya karakter ke, dia punya pemikiran ke, idealistik ke, ataupun dia punya bentuk tubuh badan yang sado itu? Dia sado dulu tau. Betul-betul. Okay Ida, apa yang tertarik dengan pasal Ai? Sorry bertanya pasal benda-benda ni semua, tapi sebab you guys couple, first couple kat sini. Awas ya. Bagi saya setiap kejadian manusia tu Allah dah cipta sebaik-baiknya kan. So Allah menciptakan dia macam ni. So saya terima ciptaan itu seperti mana dia menerima saya juga. Setiap benda tu menarik perhatian. Setiap sisi. You guys tahu tak, I think ramai yang berpendapat macam ni. Sebab you guys macam bila together macam adik-beradik, and then you guys sama tinggi dan comel dalam gambar kan, macam sesuai lah korang ni, macam pasangan ideal kan. Macam Tuhan dah jadikan Ida untuk Ai untuk Ida kan. Macam tu. Itulah dia punya miracle-nya kan, Budi. I pun macam cakap, kita I pun tak pasti kan. Kalau mungkin lah dulu zaman sekolah, kalau nak girlfriend yang tinggi kan, macam ala-ala model. Model kan, itu selalu jadi model. Lepas tu kau tak tengok tak tengok diri kita macam mana, cermin diri. Cermin diri daripada, walaupun kan Amber Chen cakap it's okay. Macam mana
betul. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan tu kan selalu Allah tu akan sentiasa menjadikan pasangan-pasangan yang sekufu. Kan? Dia Maha mengetahui. Sekufu tu apa? Sementara. Setaraf kan. Setaraf dari segi pemikiran, setaraf daripada fizikalnya, setaraf daripada kemampuannya kan. Dan seumpamanya lah, kerana Allah tu lebih Maha mengetahui kan. Kita tak tahu apa-apa pun sebenarnya, Budi. Kat depan kita tak tahu apa-apa pun. Betul. Sebab kita hidup dalam dunia ni pun dah sementara. Dan manusia-manusia ni semua je macam ekosistem tau. And then saling melengkapi. Betul. Kan? Betul tak? Ai pula macam mana? Apa yang Ai pandang Ida Vogue ni? Adakah dia sebab Vogue? Adakah apa? Saya kan bila orang nama dia tu Ida Vogue kan, macam dia cakap, kat mana Vogue ni tadi? Tak baik tak. Tapi boleh tengok dia, faham kat turban dia. Ida memang macam ni style. Ni lepas kahwin, ni image lepas kahwin dia. Ida sebelum dia pakai turban. Ida open hair dulu. Tak. Open hair apa? Open hair aku Open hair hang. Dulu. Zaman dulu lah. Tapi masih Sorry tau Ida, kita bertanya pasal benda ni kan. Astro dah bertutup. Oh ya ke? Dah bertudung dah. So memang dia terkenal dengan image turban dia. Turban dia adalah Yuna. Siapa inspirasi you? Siapa inspirasi? Diri sendiri. Nampak tak? Betul. Manalah. Betul. Saya pakai turban tu daripada tahun 2011. Zaman saya study lagi. Masa tu saya MPP kan. Satu macam ikon dekat universiti tu. Start daripada feeling. Feeling. Alright. Instagram. Ai berbalik kepada Ai punya soalan tadi pasal penghijrahan Ai. Sebab Ai benda ni kita pun kawan, tapi Ai tak pernah tanya. Tapi Ai selalu perhatikan you punya IG story. Dan Ai tahu perkembangan you punya sisi di panggil spiritual. Yes, spiritual, rohani you. You kerap letak ayat Al-Quran dan konsisten. It's like macam benda tu dah ada dalam diri you, bersemadi dalam hati you kan. Tak seperti orang lain berhijrah and then dia kadang-kadang lupa, yalah manusia kita kan. So I nak tahulah, I tahu tapi kita jarang berbual kan. Betul. Pasal benda-benda yang macam ni. Jumpa event je off So I nak tanyalah, you ceritakan sedikit mungkin datang dari mana hidayah tu. You bermimpi ke kan? Ataupun macam mana kan. Okey, syukur alhamdulillah Budi. Sebenarnya tu semua Allah yang uruskan kan. Arwah bapa saya dan juga mak saya masih hidup. Arwah bapa saya meninggal tahun lepas kan. 2 tahun lepas 2 tahun lepas 2019 betul kan. Saya rasa itu lebih kepada doa mereka kan. Sebab mahu anak-anaknya menjadi yang terbaik kan. Terbaik bukan di mata mereka, tapi di mata Allah kan. So ibu bapa mana yang tak nak anak-anak yang soleh kan. Mereka pun sebelum mereka menutupkan mata, mereka mahu anak-anaknya ni jadi anak yang soleh untuk kebajikan mereka juga kan. Pada lepas mati kan, akhirat kan, jaminan akhirat kan. Bukankah itu memang kita pun manusia kan, bila kita meninggal kita akan bawa apa? Pertamanya apa? Anak yang soleh kan, antaranya kan ilmu bermanfaat kan, dan juga sedekah jariah kan. 3 perkara tu sangat-sangat penting. So saya rasa adalah doa mereka tu termakbul dan alhamdulillah kan. Dan kerana doa mereka jugalah saya ikut mak dengan ayah saya mendekati Allah kan. Mereka tu warga senior kan, tua kan. Memang kalau kita tengok secara keseluruhannya, apabila kita dah masuk usia 50 60 dekat dengan Allah tu memang selalu kan. Dah kebiasaan kan. So mereka dah selalu. So saya mendampingi mereka kan bersama-sama, dan juga kami bersama-sama mengikuti kelas mengaji Al-Quran bersama-sama. Bukan mengaji tajwid saja Budi, tapi yang paling utama kita sebagai manusia ni sebenarnya kita harus faham intipati kandungan di dalam Al-Quran tu kan. Sebab ada berapa ayat? 6,660 ayat, 66 ayat semua kan. So kita kena faham kan. Sebab itu kalau boleh nampak posting-posting kan, memang saya rasa kalau satu hari tu saya tak buat posting satu ayat ke macam tak lengkap.
kan. So saya rasa seronok sebenarnya kan bila kita dapat berkongsi walaupun sebaris ayat kan. So begitulah perjalanan ceritanya Budi. Alhamdulillah sampai sekarang, dan kerana itu jugalah, kerana saya cakap tadi awal-awal cakap saya faham fungsi dan diri saya sebagai seorang manusia dan hamba Allah tu, saya rasa langkah saya untuk berumah tangga itu adalah langkah yang paling tepat, kerana saya mahu kehidupan kat depan tu lebih baik. Lebih baik tu dari segi ada isteri kan, Adam dan Hawa. Betul. Kan, Adam bukan dengan Adam, Hawa bukan dengan Hawa, Adam dan Hawa kan, dan harus berjalan seiringan, berpimpinan tangan kan, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik kan. Begitu. Yalah, kita dalam dunia ni kita nak cari yang perfect susah lah kan. Ida, betul tak? Betul. So dari segi I teringat dengan kisah Nabil tau. Nabil. Pengacara meletup tu, hidayah milik Allah kan. Macam tiba-tiba dia pergi, tengok dia pergi tabligh apa semua. Tapi adalah kata-kata netizen yang mengatakan Nabil dah tiba masa dia kena hulur ataupun serahkan mikrofon sebagai pengacara meletup tu kepada orang lain. Maksudnya I tahu apa maksud netizen tu, sebab dia dah membawa image tabligh. Orang lain pun dia akan perhati bila you sekali masuk tabligh dan you berasal daripada industri seni hiburan yang melara kan ini. Okay. So sudah tentu akan mendapat macam pandangan lah, macam I pun pandang benda tu pun pada I. Misal katalah hidayah tu tiba-tiba membuatkan I macam pakai kopiah, pakai serban macam aku. Tapi soalan berbalik pada soalan pedai sini habis sini penghijrahan Nilofa pun I think macam mana cakap I think tak sempurna juga. Ada je yang tak kena, ada yang netizen korek apa semua segala macam, dan terbaru ni pasal selipar lah macam-macam. So mungkin I boleh perjelaskan tentang bila mana Allah memilih hidayah kepada seseorang yang orang kata masih dalam kita lah macam industri seni hiburan ni. Itulah, syukur Alhamdulillah lah kalau dapat perhatikan kan. Memang seorang demi seorang rakan-rakan artis kan, mereka tu pun sahabat-sahabat saya kan, yang saya kenali kan. I think hikmah PKP juga kan. Hikmah PKP juga kan. So bagi saya bagus kan, bagus apabila ada selebriti ataupun di kalangan kita, tak kisahlah kadang-kadang bukan selebriti, kadang-kadang kawan-kawan ataupun ahli keluarga kan, yang mula mendekatkan diri dengan Allah kan. Especially Budi, sebenarnya macam Budi cakap tadi, hidayah itu milik Allah kan. Tapi kalau kita kenal Allah, kalau kita kenal siapa Rasul kita Nabi Muhammad SAW kan, pasti kita akan ambil Al-Quran tu kan. Sebenarnya Al-Quran itulah hidayah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kan, kepada kita untuk kita telusuri, untuk kita gunakan, untuk kita bukan sahaja baca tapi kita faham dan kemudian kita dapat amalkan kan. So macam Budi cakap tadi, apa tu, dalam kehidupan saya kan, kehidupan saya masih lagi bekerja kan, itu hanya pekerjaan kan Budi kan. As long as bila awak dah senang je, bila kita dah faham isi kandungan Al-Quran dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, jadi apa sahaja pekerjaan yang halal lah kan, yang kita laksanakan, dia akan ada guideline dia. Kita tahu kita tak boleh melampaui batas. Garis panduan. Dia ada garis panduan dia kan. Kalau kita melampaui batas, kita tahu itu Allah tak suka. Itu Islam tak benarkan. So jangan buat. So dia ada kat situ je. So dia berpada-pada lah. Sebab yang menjadi dia lara sangat ni sebab dia melampaui batas. Bercakap yang tidak kan, bergaul yang tidak kan. Bila kita kontrol kan, sebab bila kita tengok kontrol tu pun adalah sikap suri tauladan Rasulullah kan, kan. Sesungguhnya suri tauladan terbaik, idola terbaik di atas muka bumi ini ialah Rasulullah SAW. Itu. Okey, Ida. Saya suka bercakap tentang dunia career pula. Kita beralih kepada dunia career you guys lah. I kenal banyak pengalaman dari segi dulu wartawan, sekarang
beralih kepada PR dan publicist. Dan Ida sebagai penerbit program di Astro. Sekarang dia banyak bantu saya tau. So Ida, mungkin penonton-penonton kita di luar sana macam bercita-cita nak jadi penerbit ni, Ida boleh bagi tahulah tugas sebagai penerbit ni apa? Okey. Sebenarnya sebelum saya jadi penerbit, saya buat freelance juga untuk PR. PR, cari connection, kontak, semua tu banyak lah. And then tapi rezeki je jadi penerbit kan. Basically dari segi pekerjaan tu dia lebih kepada mencari konten, apa yang kita harus hidangkan kepada penonton kat luar sana. So agak mencabar juga, sebab apa, kita tahu apa sahaja yang kita sampaikan ini memberi pengaruh kepada orang yang menonton. Jadi kena ada batas dia kat situ. Sama ada memberi manfaat ataupun memudaratkan. So itu adalah tanggungjawab yang penting lah untuk kita sebagai penerbit ni. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang boleh menjadi keburukan kepada masyarakat. Sebab kita kat dunia ni dosa tu tanggung sendiri kan. Macam saya, kalau saya buat silap dari segi pekerjaan itu, maknanya dosa itu dekat saya juga. Jadi dalam menyampaikan tu kena ingat balik apa fungsi kita sebagai manusia kan. Dia bukan sekadar bekerja tu untuk kepentingan diri nak cari duit semata, tapi buat tu tadi apa yang Allah suka dan apa Allah tak suka. Dia kembali kepada do and don'ts tu dah dalam kehidupan tu balik. Begitu juga dengan kerja PR kan, dari segi pergaulannya macam mana, cara kita nak berkomunikasi dengan orang macam mana kan. Adakah kita berkomunikasi tadi sebabkan kita ada kuasa, kita PR ke, kita penerbit ke, kita boleh nak layan orang macam tu. Dari segi maksudnya cara pergaulan tu berbuat baik sesama manusia kan. Bila kita menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pun terjaga juga. Itu dari segi kerjaya lah apa yang saya pegang. Dan untuk orang kat luar sana nak jadi penerbit Kenapa you gelak? macam kelakar pula. Ya, bukan. I think ramai yang nak jadi penerbit tau. Sebab sudah tentu ramai yang macam komplain macam AJL khususnya ke AJL. Asyik macam I tengok dekat Twitter ada je komplain pasal kamera lah, ni lah. Sekarang biar korang sendirilah jadi penerbit dia kan. Tapi kerja penerbit ke tu yang arah? Okey, kamera satu, kamera dua. Itu pengarah. Penerbit ni yang merancang kan? Sama lah tu. Mastermind lah. Mastermind lah. Sebuah rancangan tu dia tak akan boleh terhasil tanpa kru-kru yang lain tu. So itu bukan milik dia seorang. Tapi kalau tak ada pengarah, tak ada penolong penerbit, tak ada kru-kru produksi yang lain, tak akan menjadi. So apa-apa pun setiap yang di AJL ke kan, apa-apa program dekat TV tu, dia adalah teamwork kan? Lah. Teamwork. Dia tak disalahkan penerbit semata. Sebab semua ambil peranan. Ida, program apa yang besar lah dekat Astro tu yang you pernah jadi penerbit? Dia bukan besar tapi paling memberi impak lah boleh? kepada saya dan juga kepada orang sekeliling adalah Motiviral. Motiviral. Yang tu ramai orang tengok. Sebab dia setiap minggu setiap dulu ada, sekarang tak ada. Dia tak ada kan. Masa itulah kemunculan Haze. Sebelum tu Haze penerbitnya. Ya ke? Lepas tu saya membantu, lepas tu kita berterbit bersama. So rancangan tu sebab kita memanggil tetamu jemputan daripada semua pelosok negara yang tengah viral. Dan latar belakang mereka ada orang susah, ada orang sakit, ada orang senang, ada orang yang sempurna di mata manusia, ada yang macam dikeji, dihina, semualah. So kat situ kita mengenal sama manusia tu kan. So dia bila kita mengenal tu, kita akan sedar dirilah kata kan. Tak adalah kita rasa kita ni hebat, tak ada kita rasa ni kita dah cukup, ada lagi orang lebih cukup. Kadang-kadang kita rasa kita ada banyak masalah, tapi ada lagi orang yang ada banyak masalah daripada kita. Kat situ dia banyak memberi pengajaran lah. Banyak insaf banyak insaf lah jadi penerbit kat situ. Dia seminggu sekali ke berapa? Seminggu sekali. Tapi macam-macam orang yang you dah jumpa macam-macam. Dekat situ juga kita build connection. Rezeki pun dekat situ lah. Yelah. Kan daripada situ buat PR juga. Networking lah. Berapa tahun program tu? Program tu 3 tahun tak salah. Kenapa stop? I nak tanya juga. I nak tahu juga macam kenapa you guys stop. Macam the best lah kan? Program tu I suka. Boleh off camera. Off record. Off record. Kenapa? Yelah benda ni kan. Okay faham. Tak apa. Tapi selepas tu you guys buat
program lain? Program yang sedia ada, kita ada Daily H Live tu. Kalau dulu awal-awal saya buat AM Live, PM Live, semua saya bermula dengan program yang live. Sebab tu saya rasa benda tu banyak mengajar saya lah. Sebab live recording dengan record yang pre-record berbeza. Live kan kita macam komitmen tu dekat luar orang menunggu-nunggu kan, macam benda tu live. So kalau silap sikit habis macam tu. Pernah silap tak? Kesilapan tu biasa kan. Cuma macam mana kita nak handle situasi tu. Tapi alhamdulillah semuanya tak ada lagi lah sampai kena buang kerja. Tak ada. Oh my god. So kepada kalau adik-adik yang tengah study nak jadi someone dalam industri ni, make sure you ada passion lah ke arah apa kerjaya yang you nak buat. Bukan semata-mata sebab gaji ke, sebab benda lain, glamour ke tak. Sebab dunia ni tak glamour pun, tak seglamour yang anda rasakan. Dan kadang-kadang dia orang tak tahu apa yang kita tempuh masa program tu. Esok saya nak contoh. Esok bos ni nak guest sekian, kita kena dapatkan juga. Tak kisah dapur so kadang-kadang bajetnya melangkaui kemampuan orang tu nak datang. So macam mana nak dapatkan, kita kena buat macam tu. Dia pressure tapi kalau kita minat dia akan jadi macam fun. Tapi program semua yang Ida buat tu under apa? Tinker Studio kan? I think Tinker Studio. Wah. Tinker Studio dah banyak. Berapa subscriber dah? Berapa placement? Banyak dah. Saya pun 1 juta, 2 juta tak sampai 2 juta ke. Sampai 2 juta. Pengacara yang pengacara tengah meletup sekarang siapa? Yang tengah top, maksudnya ngetop. Anda kita tak meletop. Bukan, tengah ngetop, tengah ni lah dekat maksudnya ramai orang ternanti-nanti kemunculan dia dekat kaca TV. Kalau bagi saya jawab Pak Nel. Pak Nel Partner program tu kan Heart sebab to peribadi lah. Heart to Heart dah berapa episod dah? Dia ada 4 episod saja. 4 episod. Dia start dengan Sharifah Sakinah, Sharifah Sakinah, Nabila Huda, Aira Zafri dengan Wawa. Tak tahulah. Mesti ramai yang minta. Ini susah juga. Rekod juga. Banyak aku tanya pasal Astro pula ni. Okay guys, macam Ayi faham apa yang Ida apa pekerjaan Ida pun faham macam mana kerja Ayi. Dan you guys macam nampak macam Ayi pun cakap tadi sekarang Ida banyak tolong Ai. So Ida, apa yang you tolong Ayi sekarang? Apa yang tolong? Selain memasak, apa yang tolong? Okay, basically selain daripada kerja tu, saya pun manage talent dekat luar. So sekarang ni saya kena manage suami saya. Jadi bestnya jadi Ayi ada pengurus. Ada pengurus kan. Untuk saya kerjaya tu kita berkongsi lah, kita punya networking kan, kita punya connection. Daripada situ juga ada idea tu kita banyak kongsi, kita banyak share, membantu lah. Lepas tu dia top up. Dia seronok bila 2 orang ni idea dia, lepas tu tambah lagi. Bukannya macam seorang je, lepas tu yang seorang tu tak bagi input tu tak best kan. Dia kena benda tu dia macam enhance the idea dia. Macam tu lah. Kan? Betul, macam taklah, macam mungkin pasangan-pasangan lain pekerjaan suami dengan isteri tu berbeza kan. Ada mungkin isteri kerja office tapi bagai accounting, suami office tapi mungkin engineering kan. Berlainan. Tapi sebab kami ni dari industri yang sama, Budi, kan. So like it or not, kena connectkan juga kan. Bila kita dah bersatu tu seronok je sebenarnya. Bila dalam seminggu tu kita tahu kita nak buat apa, and then kita banyak buat benda bersama. Kita dapat lock job sama-sama, and then meeting sama-sama, idea tu kita brainstorm sama-sama, banyak bersama. Kan macam dulu saya Lone Ranger kan. Gitu kan. Cakap pasal kerja sama ni, I tengok tadi dekat Instagram you guys, I ingat ke you guys beli restoran 10 gram, 10 gram. 10 gram. Rupa-rupanya you guys jadi partnership ataupun publicist. Begitu. Betul. Begitu. So you guys punya new project untuk restoran tu lah. Restoran tu tak pernah I dengar tau. Tapi you cakap dekat caption tu dah banyak branch. Betul. Dekat Cawangan berapa? 4 Cawangan. Dia ada dekat Cyberjaya, Shah Alam, Cik Mahkota Ceras, Kuantan dan Puchong. Dekat
Kuantan 2. Oh, so Cyberjaya 2, Kuantan 2, so 7. Sebenarnya So you guys as sebagai apa you guys punya tugas? Kami kita punya peranan ialah untuk mempopularkan lah tempat tu. Publicist lah. Kan, publicist. Kita akan jemput Budi nanti. InsyaAllah kita akan buat untuk food review, Food review, makan-makan. Sebab Budi tempat tu cantik. Cantik sebab dia punya interior dia dah cantik. Kalau awak pergi semua 77 tu sekata kan, elemen-elemen untuk Insta-worthy tu, untuk bergambar Instagram tu memang ada. Instagram tu kan, memang ada. Dia punya background, dia punya pokok, dia punya makanan pun sedap. Yang penting makanan ni memang sedap. Dari segi makanan, apa yang dihidangkan? Ada banyak. Nak merindui makanan daripada Italy, ada daripada Thailand pun ada. Fusion. So dia banyak menu, tapi macam ikut outlet lah. Ada outlet yang terlebih menu kan. Ada outlet yang menu yang asas tu ada, basic tu ada. Tapi hari kita makan pizza dia sedap. I makan pad thai. Pad thai noodle Thailand tu kan, pun sedap kan. Kalau suka macam Japanese ada nasi atas, ada telur, apa nama dia tu, burger, hamburger something kan, pun ada juga kat situ. Boleh makan. So yang penting dia punya outlet baru dekat Cyberjaya lah. Cyberjaya tu paling terkini dan terbaru. Dan itulah kita rancang nak bawa ramai selebriti datang sana, insya-Allah. Dari segi harga pula macam mana, babe? Harga dia sangat B40 friendly. Bagi B40 friendly. Kan dia below 20 dah. Dia tak adalah. Ada yang above 20 tapi tak banyak. So dia sangat-sangat affordable. Affordable. Macam kita pergi dekat Cyberjaya tu, one of the outlet tu penuh dengan generasi muda, millennials. And then ramai orang-orang Melayu kita, Bumi Putra juga makan kat situ. Datang meeting, appointment, kan, nak buat event pun boleh. Baru I terlintas nak tanya, kat mana 10 gram tu? Apa? 10 gram 10 gram. 10 gram. 10 gram tu. 10 grams. Oh, kenapa 10 grams tu? Amount makanan. Serius lah? So setiap makanan tak adalah. Saja namanya. Saja. 10 gram. Dah pergi mana? Restoran 10 gram. Jom meeting dekat 10 gram. 10 gram ni dia dekat 7 tahun dah. So insya-Allah selepas kami ambil alih daripada segi marketing dia apa semua tu, kita nak dia dikenali lagi. Rezeki you guys rezeki kahwin, alhamdulillah. Rezeki selepas PKP. You guys, I nak tanya, mungkin you kahwin 1 Disember, right? Betul. Dan masa tu I think dah PKP macam beransur-ansur lah kan. Macam Ayi dengan Ida mungkin boleh kongsi sedikit lah PKP, macam mana dunia PR, publicist semasa dunia PKP, dunia dilanda COVID-19 kan. Kelam kabut juga sebenarnya kan. Tapi macam masa awal-awal tu kan, seronoknya sebab you boleh banyak tidur lah masa free kat rumah kan. Betul juga kan, bangun lambat kan. Bantuan macam monitorium tu kan. Dia bagi 6 bulan kan. So tak payah bayar duit kereta, tak payah pergi rumah kan. So dia ganjakkan je lah nanti kan. So benda tu kalau orang cakap membebankan, sebenarnya banyak membantu sebenarnya kan, especially untuk saya kan. Dan masa PKP juga saya banyak memasak. Memang saya suka memasak kan. Tapi banyak menu-menu yang saya tapi tak buat dekat dalam Instagram lah kot, sebab tak sempat kan. I tak nampak dekat Instagram tak banyak you masa sangat. PKP I think you banyak mengaji. You buat live dengan orang. Apa program tu? Quran Time. Saya suka membaca Al-Quran kerana kan. Betul. Aku ingat. Saya jemput. Saya jemput saya. Ida ada. So nasib baik kau tak jemput aku. Aku tak tahu nak cakap apa Tapi kena tanya dulu Budi. Ada je yang terasa kita ingatkan kita rajin dia, tapi bila kita jemput mungkin dia malu. Malu nak bercakap. Malu sebab mungkin terutamanya artis-artis kot. Kan. Tapi ada je yang willingly, sebab saya punya soalan bukannya heavy ataupun berkenaan santai je, macam kenapa awak suka baca Quran. Dia sebenarnya untuk memotivasikan orang-orang untuk lebih dekat dengan
Al-Quran ni kan, dia bukan untuk kita baca tajwid ke kefahaman, tak ada. Dia lebih kepada kenapa suka baca Quran, nak masa bila baca Quran kan, surah mana yang awak rasa selalu berada di hati kan. Begitu je kan. Dan kerja PR ada, alhamdulillah masa PKP ada je klien-klien yang sedia ada kan, panggil untuk I buatkan press release, I nak launch produk raya kan, boleh? So boleh tak you tolong I dapatkan media. Waktu tu sebenarnya media-media sangat bermurah hati Budi, dan senang untuk dihubungi berbanding dah lepas PKP kan, sebab masa PKP tak banyak job kan. And then diorang pun work from home, so bila cakap boleh tak, boleh, alhamdulillah kan, minta tolong kan. Ada je lah Budi, alhamdulillah. I masih ingat lagi you banyak juga I think you banyak bersenam senang. And then you baca ni, you baca kitab dan tafsir ke apa? You terjemahkan tafsir. Terjemah. Semua. Nampak tak? Aku punya tajam pemikiran. Dia scroll Ayi ada kan, macam bagus juga Ayi ni dah. Macam ya. Macam Ida macam mana? Macam mana tu? Macam mana Ida masa PKP? Masa PKP alhamdulillah, sebab saya tapi you kena pergi Astro lah. Dulu saya punya rumah sebelah Astro. Tak biasa. So macam saya antara group, kita kan ada group by group kan. So group sebab rumah dekat, so mak akan selalu kena datang office lah. Tapi kata Ida, pada seronok masa PKP, kereta tak ada kat jalan raya. So dia boleh drive macam 2 minit je. Sekejap je. Sekejap. Pergi Ampang, hantar makanan. Pening kepala tiba. Babe, lepas tu kan sekarang kita dah mungkin after PKP lah, walaupun COVID masih ada lagi kan. So apa cabaran bila dah macam tiba-tiba I think macam kan tiba-tiba macam banyak terima dapat jemputan event tu event ni, sampai aku pun tak terpergi pun. Kadang-kadang terus terang lah, you know, macam kita orang macam tak ada token, I tak pergi. Betul. Lantak lah orang kata nak apa kan. Macam at least macam duit minyak lah kan. Ayi kadang-kadang ada yang ada token, ada yang tak kan. Tapi I tak kisah sebab Ayi jemput, I akan usaha juga pergi kalau event Ayi. Tapi kadang-kadang I pergi pun untuk konten lah. Untuk konten. And then now macam I letih gila sebab I buat podcast ni. Macam diri I macam okay, sekarang I dah nak buat podcast dah lama 2-3 tahun lepas. Tapi macam 2018, kalau you guys nak tahu, untuk podcast ni kita kena ada hosting tau. Hosting ni kena bayar 2018. And then now free, tak payah bayar, guna Anchor kan, Anchor.fm tu. And then Anchor sendiri sebenarnya milik Spotify. Once you dah upload, aku pula apa nak cakap masa pada Ayi, just nak bagi tahu korang dan penonton-penonton kita pasal podcast. Mungkin ramai lagi yang tak macam apa Budi buat ni podcast lepas tu tak kat Spotify, ada ke orang nak tengok? Lantak lah kan. And then now sekarang ini Malaysia, you know, ada Clubhouse punya application. Dan I rasa benda ni membuka minda orang tau. Macam dia kelompok ataupun audience yang layan Clubhouse ni sebenarnya boleh layan podcast juga. Betul tak Ida? Sebab dia orang macam mendengar tanpa melihat siapa pendengar dia. Dan I think ramai dia orang ni berfikiran positif. Dia macam open tau. Macam kita cakap apa pun okey. Dia bukan macam audience ataupun penonton-penonton YouTube ni. I tahu YouTube ramai yang macam tengok sikit dia macam judge people tau. Komen terus, komen kecam macam-macam. Itu tak tengok lagi Facebook lagi. Audience YouTube dengan Facebook lagi dahsyat. Komen-komen. Tapi seronok bila tengok Budi ada podcast, dia boleh menggunakan podcast sebab bila jumpa Budi jarang nak berborak dengan Budi. Masa ni lah kan boleh tengok dia boleh bercakap kan. Selalu tengok dia interview artis je kan. Tapi sebenarnya Budi lebih dari tu kan. Sebab podcast ni saya tahu podcast since 2015-2016. Dulu kan saya selalu pergi travel kan, pergi Europe kan, urusan kerja kan. So kawan-kawan saya yang kat sana tu mereka selalu dengar podcast. Bila dia dengar kan,
what are you doing? Why are you listening? A podcast. Podcast kan. Tak kat Malaysia tak lagi kan. And then lepas tu saya dapat jemputan pula dekat under Media Prima. Saya dan Miluna kita buat podcast. Pasal fashion. Gila fashion tajuk dia. Fashion. Berapa episod you guys buat? Kita buat 2 season. Banyak jugalah berepisod-episod jugalah. I think Media Prima banyak menggerakkan podcast. Dia jemput Azwan Ali. Ais kacang kan. Betul. Dia jemput Sudir dengan Bobo pasal hiburan. Betul. Ada Azwan Ali semua. Nanti dia orang menggerakkan kat arah itu. Tapi tak juga. You guys tengoklah macam mana kelompok orang Malaysia, dia tak suka mendengar, dia suka layan muzik kan. Betul. Dia macam dekat sana, dekat Amerika, kat luar negara memang suka. Terutamanya yang I macam takjub lah, macam nampak peliknya orang Indonesia. Actually 2018 zaman kebangkitan podcast dekat Indonesia. Semua orang nak buat podcast. Even kalau you perasan dekat Indonesia, semua selebriti dia buat macam I buat sekarang. Dia buat podcast and then shoot dekat video and then upload dekat YouTube. Ramai gila babe, orang tengok. Kita macam tunggu benda-benda yang hype, benda-benda yang, that's why I jemput tetamu. I akan ada satu slot macam borak sini habis sini. Soalan-soalan yang macam I akan grab letak kat YouTube. I tengok ramai ke tak orang tengok. Macam soalan-soalan yang sebab sedikit lah pasal podcast ni dekat. I think I pernah selalu layan Deddy Corbuzier. Ida kenal Deddy Corbuzier. Badan dia besar-besar macam The Rock tu, pola botak. Dia memang selebriti babe. Kalau you masuk sekarang, YouTube sekarang jadi punya aktif podcast. And then dia dah macam Pak Nil lah. Kalau kat Malaysia dia panggil Pak Nil sebab Pak Nil. Sebab kalau kita pakai headphone jadi lain lagi bercakap kan. Betul tak? Pelik. Macam pelik. Dia macam tu lah. I think I nak tunggu Macam dulu lah masa Budi awal-awal buat blog kan, tak ada orang tengok tapi meletup. 2-3 tahun lepas tu kan AF. Dengan AF lah orang pergi. Masa tu Facebook tak ada, Twitter tak ada, Instagram tak ada. Sekarang Instagram mengambil alih blog ni. Betul. I still struggle juga buat blog babe. I duk fikir macam hari tu kan, macam I duk tengok analitik yang macam sikitnya readers, macam tak, semakin lama semakin sikit. You know why? Sebab apa? Sebab orang pergi ke Instagram. And then even kalau you tengok M-Star, Gempak, siapa lagi, sekarang dah ramai dah Oijom. You kenal Oijom? Oijom besar sekarang. Saya sempat membawang ni. Oijom, you know Kelijo. Lepas tu Amy Miyake masuk dalam tu. Kelijo Kelijo, Amy Miyake. Dia dah besar dah tim dia. Dia nak macam ala-ala M-Star lah. Lepas tu I duk fikir macam aku nak tutup ke tak hosting. Aku dah buat ni struggle dalam 12 tahun kan, start 2007. Itulah macam aku sayang babe. I duk fikir macam nanti tak naklah jadi macam Gua. Ida pernah Gua.com.my. Murah.com.my pun juga kan. Tapi sayang tau macam Gua tu kan, I rasa macam sayang gila. Sebab dia hosting dia kan, kita dah buat write up apa semua, gambar apa semua, tengok tak ada habis. Tak ada sama yang Murai pun tak ada. Tak ada you guys tak rasa macam saya. Sekarang dah ada Murai tau. Ada orang beli Murai. Actually dia beli dia punya tu kan. Actually Murai yang tu portal tu dulu lain. Apa nama dia? Portal apa lupa. Babe, minum air babe. Hangat Hangat. Minum, boleh minum Boleh. Minum babe. Mukbang SMR. Okay, kita nak 1 jam dah. Okay. 1 jam dah Kita terus pergi topik ni okay, kita lihat sekarang nak raya. Sekarang nak bulan Ramadan. Of course. Tak sabar nak raya. Okay, kita nak Ramadan dalam 2-3 hari lagi babe. Lepas tu sudah tentu ramai sekarang kan pereka-pereka fashion keluar apa semua dengan rekaan-rekaan terbaru. Mungkin you guys ada something nak cakap lah tentang apakah trend sekarang. Macam yelah babe, tengah
PKP kan, orang nak mencari kelangsungan balik kan, nak keluar balik cari duit Kan. apa yang dia orang Predator Fashion ni perlu titik beratkan. Macam for me, bagi pendapat I, of course I nak cari yang murah dan minimal. I nak suka yang minimal, I tak suka yang macam murah-murah macam tu. Betul. You guys macam mana? Tak, macam pagi tadi saya bawa 2 orang Predator Fashion muda untuk ditemu berbual dengan Esro Awani kan. So saya as a dia publicist lah, so sempatlah dengar apa perbualan kan antara host dan juga 2 Predator Fashion tu. So mereka sebelum PKP, kebanyakan mereka dia punya sales tu bombastik lah kan, walaupun nama mereka tak dikenali kan, sebab mereka banyak buat update dalam dalam online semua kan. So bila PKP ni obviously lah mana-mana perniagaan pun akan drop lah kan. So untuk raya tahun ni, persiapan raya tahun ni, maksudnya bila masa PKP mereka dah mula sedar, contohnya kepentingan adanya website. Bukan sekadar website Budi, tapi website tu website yang sangat efficient, yang boleh kalau baju Melayu tu ada seorang Predator Fashion yang namanya Nakib Rahim tu, kalau buat baju Melayu tu boleh pilih collar, boleh pilih bahagian butang tu kan, lengan macam mana, sizing. So dia very efficient lah website tu. So itu ditumpukan. Maksudnya pelanggan boleh pilih macam customize apa yang dia nak. So dia pilih aku nak ni and then menjelmakan yang ni. So okay, setuju, baru berbayar. So dia ada juga sistem pembayaran ni yang lebih mudah. Lebih mudah, dan juga ada juga saya tengok sekarang boleh bayar ansuran kan. Macam salah satu brand mahal sangat ke baju tu? Bayar ansuran? Tak, ada brand macam brand Nerd Unit kan, saya tengok dia punya website, awak boleh bayar ansuran 3 kali. Yelah, kan kita PKP tak ada duit. Bagus kan? Bagus teknik tu. Seorang lagi designer, nama dia Sri Candy. Dia buat baju perempuan kan. Tadi Nakib Rahim dia buat baju lelaki, baju Melayu kan, dan juga suit semua kan. So yang Sri Candy ni baju perempuan. So kebanyakan baju-baju dia baju-baju daripada fabric yang selesa. Tak payah nak mengarut, sebab dia tahu at the end of the day raya tahun ni akan dekat rumah. Sebab kita tak tahu apa kata jadi kan. Kadang-kadang kita bersiap-siap tiba-tiba tak boleh raya, tak boleh pergi kampung, ataupun macam tahun lepas hanya 10 orang dalam rumah tu je kan. So benda-benda tu jual kena fikirkan. So bercakap pasal trendnya begitulah. Mungkin fabric tu lebih selesa, potongan tu tidak mengarut sangat, bukan untuk pergi ke event-event sangat kan, nak pergi nak melarang sangat. Dia lebih ringkas, lebih selesa. Tapi macam baju Melayu lelaki masih samalah kan. Cuma pemilihan fabric lah berbeza kan. Dan mungkin harga juga kurang kan, taklah semahal seperti biasa. Tapi macam baru-baru ni saya jumpa Wak Doyok. Wak Doyok, lupa bawa perfume Wak Doyok untuk kau. Untuk apa? Bagi kau satu. Yang savage tu. Dosa. Yang savage, yang kontroversi, macam dia nak meniru. Dia punya botol tu kan. Memang nak tiru kan. I think motif dia memang nak tiru. Dia punya botol kan. Yelah, saja dia nak, I think rasa dia macam ni, dia nak cerita macam marketing free. Marketing free macam kalau orang bercakap, kau tak payah beli iklan. Sebab hari tu dah keluar dalam portal-portal yang menunjukkan dia meniru Savage punya packaging. Botol tu sendiri. So macam iklan percuma. Kan. So berapa ringgit? Berapa ringgit 89 kalau tak silap. 30 ml kan. Sedap bau dia. Bau. Kenapa dosa? Ada dia punya wording tu, perkataan dia tu. Doyok apa? Bukan. Dia dalam bahasa Inggeris. Ada perkataan dia lebih kepada diri lah, penampilan diri kan. Lama tak jumpa Wak Doyok. Aku nak jemput dia lah. Tapi bagus tau Wak Doyok. Baju raya dia baru-baru dia punya kempen dia dengan abang-abang Grab semua rider Grab lah, rider kan. Itu dia punya promotion dia untuk launchkan dia punya baju raya, which is bagus lah kan. Maksudnya rider tu sama-sama dia guna macam agent. So siapa-siapa nak rider tu boleh
datang ambil macam mana? Aku tak faham dia punya macam mana dia punya sistem dia, tapi masa launch tu lambatkan rider di hadapan kedai dia. So dia pakai nanti dia nak ni juga kan, dia nak support rider kot. Ramai jadi rider kan. Itulah baguslah support. Kita apa? Kita jaga kita kita bantu kita. Kita jaga kita. What do your client sekarang? Taklah. Jumpa je hari tu. Bila tengok lah, kita suka kan tengok perkembangan kawan-kawan macam Budi dah ada podcast, Wak Doyok dah banyaklah, dia ada curut lah apa? Syok. Apa? Dia ada sushi kan, macam-macam lah. Dan macam-macam lagi. Macam Ida pemerhati, sebagai seorang pemerhati dunia fashion, pemilihan macam mana yang Ida nak kalau dibeli pilihan untuk baju raya? Gitu. Kedah ada baju raya dah? Saya lah. Kita ni macam cakap pasal raya ni boleh balik kampung ke? Macam aku ni, kampung kat mana Budi? Kelantan, babe. Kelantan. I think I nak buat something lah. Macam kenapa kau nak lalu bawah tanah ke helikopter? Aku duk fikir macam pak mertua aku sakit sekarang. So aku boleh balik lah atas alasan tu. Boleh? Ada surat. Okey, boleh. Okey Ida. Pilihan macam mana you nak? Baju raya macam mana pilihan? Baju raya dah beli ke belum? Normally saya akan hantar pergi tukang jahit lah. Macam mana design yang saya nak. Klasik gila aku dengar tukang jahit. Tak pakai pre-cut fashion ke? Dapat yang tu tapi nak juga yang sendiri punya. Yang pre-cut fashion punya. Suka menyampuk. Your friend ramai pre-cut fashion Wak? Dapat baju-baju daripada dia orang untuk raya. Yang free. Yang free. Yang free. Sorry. Dapat yang free, tapi tak sesuai untuk, dia hanya sesuai untuk kat Insta saja, untuk cantik, tapi untuk bergerak sebagai seorang wanita yang duduk di dapur. So kita perlukan yang selesa lah, selesa. Maksud dia ketat. Saiz. Maksudnya saiz. Banyak rambut-rambut. Ya ke? Okey, faham. Nak kena sing-sing sampai ke sini kan. So kena yang selesa lah. Mungkin tahun ni kita baju warna biru. Tahun ni macam tahun lepas ada kan. Kali ni Disa macam Ramadan pertama pengalaman pertama you guys sebagai suami isteri. Excited tak? Excited ke macam mana? Kau nak cakap excited pun dia takut. Excited. Very excited. Excited. Bangun bersahur sekarang, bangun bersahur berdua kan. Macam mana you guys? Dia buka seorang, saya buka berdua. Saya ada pesan dia dah, buat satu, nak senang, buat satu sup kan. Sup fish ball ke meatball ke kan. Lepas tu kita letak makaroni dalam tu, letak sayur-sayur kan. So bila kita sahur kita boleh makan tu settle. So untuk seminggu cukup. Ringkas ringkas. Ida bertuah tau dapat air. Sebab air dia macam minimal kan. Macam dia tak suka membazir ni. Dia macam menyimpan. Dan dia macam berhati-hati keluar duit. Bawa aku ingat air letak IG story kan. Asyik sampai barang-barang parcel daripada Lazada, Shopee. Ni apa ni? Itu drama kan. Taklah betul. Betul. You marah. Ida memang suka. Perempuan mana yang tak suka shopping dekat Lazada? Macam aku pun aku beli apa. Ni semua barang yang aku beli kat Lazada ni. Ini elok sebab dia tak suka online shopping. Sebab dia lebih kepada pernah dulu online shopping Budi, tapi sampainya barangnya lain, saiznya lain. Kan tak mahu sebut lah mana online kan. So aku dah macam taubat dan suha dah. Kan tak payahlah online kan, kita beli je sendiri kan. Maksudnya pergi kedai tengok, rasa, sentuh, ambil. Tak mampu tak payah. Macam Ida selalu ni sebab sekarang saya jarang keluar, tapi keinginan membeli tu ada lagi. Macam dia Budi. Apa barang yang terkini? Yang terkini, jangan terkejut benda dia beli penghadang air. Penghadang air macam kat kita dekat kaunter kitchen tu kan. Kalau dekat kita dekat kitchen island tu, kalau sinki tu air kan. Padahal kita boleh letak kain lap tu kan. Dia boleh penghadang dia. Kadang-kadang kita tak terfikir benda tu ada. Lepas tu satu lagi untuk pencangkuk mop. Hook dia letak dekat dinding. Tu untuk dia tak bergerak. Aku tak fikir, aku letak kat baldi dah cukup. Dia boleh beli benda alah tu.
Ida. Hati Ida, I tahu jenis yang macam mana. I think murah je, babe. Benda tu. I think Apa? Lagi satu? Benda tu murah je. Murah. Satu lagi benda. Untuk letak sabun. Tak sabun. Sabun basuh. Untuk tekan span je. Untuk yang pastikan tu. sabun kena air. Macam-macam. Gitulah kan. So itulah seronoknya. Macam tak pernah aku tengok jumpa orang manusia macam ni kan. Jumpa juga. I think best pada Ayi macam yalah, segala benda dah tengok depan mata. Macam tiba-tiba ada benda ni. So you tak payah membazir masa. Scroll Lazada. Macam yelah, bila dah sekali kita tengok gadget, dia macam algoritma macam you know, you cari apa, you cari kamera, tiba-tiba you masuk Instagram, iklan yang dekat Instagram tu adalah kamera. Aku cakap macam macam tak tahu je ke aku nak aku tak search, kita cakap, dia orang detect phone ni dicipta untuk tu. Gosh, bahaya. Kadang-kadang kita macam Kau baru tahu ke Budi? aku takut terlintas tau macam kat aku Facebook akan keluar benda tu je kan. Macam dia tahu macam dalam komputer tu, macam handset ni dia tahu apa yang kita cari, and then sebab dia ada Siri kan. Bila kita tengah ada Siri, dia boleh detect apa kita bercakap kat luar sekarang ni. Serius Serius. God. Macam dunia tak selamat dah aku. Tak selamat dah. Baik kau buat bilik ni, bilik keselamatan. Macam rumah untuk bidang. Okay guys, persediaan menghadapi Ramadan. Jauh. Spiritual and then physical. Silakan. Spiritual. Persediaan menghadapi Ramadan. Skema je soalan. Kan. Okay, untuk sebab saya mungkin perempuan dan lelaki lain kot kan. So lelaki dia orang tanpa batas boleh pergi tarawih setiap malam kan. Perempuan ni lain pula ceritanya. Sebabkan kekangan-kekangan yang semula jadi kan. So dari segi persediaan, kita Apa gelak? So I mean perancangan you guys macam jadual mungkin akan solat kat mana, mungkin pergi bazar Ramadan ke, you guys nak masak ke, Masuk budi apa then macam mana you guys nak, yelah bila dah ada suami, Ayi pula dah tengok you know, bulan puasa tak boleh dilarang itu ini you know. Macam saya memang tak suka pergi pasar malam. Saya lebih selesa masak sendiri ataupun makan di rumah. So begitu juga dah berkahwin pun sama jugalah, benda yang sama juga. Sebab saya rasa itu lebih bersih, lebih selamat, lebih sedap dan lebih menepati cita rasa sendiri. Kadang-kadang kalau kita beli kat pasar malam, terlebih pedas lah, terlebih masin. dia tak pakai pedas Budi. Tak boleh pedas. Cili pun dia buang biji. Dan ada glove. Tapi you suka sambal? Suka. So itu kita punya inilah Yin and yang. So dari segi jadual kerja pula, kerja macam biasa. Tapi kita lebih fokus kepada waktu berbuka tu takkan ganggu lah kan. Persediaan berbuka tu kena ada. Dan juga solat tarawih kan. Ikut kemampuan. Macam Ayi pula, macam mana perancangan menghadapi bulan Ramadan? Itulah tadi baru cerita dalam kereta kan. Menghadapi bulan Ramadan kan. So excited lah kan. Sebab first time sebagai suami dan ada isteri di sebelah kan, ada Hawa kat sebelah kan, gitu kan. So dari segi tu sorted lah. Settle. Tapi beratnya macam maintain berat naik lah Budi. Sikit. Naik. Tapi tak adalah mendadak. Kan. You ada pergi ni apa? Kita jogging. Yang best isteri saya pun suka jogging. Dia suka buat Tabata. Kan. You buat Tabata. Masa PKP you buat Tabata kan. Tabata. So dia suka buat Tabata. Saya ikut je lah. Saya ikut tu buat ni kan, selfie berpeluh, tengok keringat tu kan. Koyo tak? So itulah sebab tak tahu tarawih macam mana, sebab dengan penjarakan sosial saya rasa tarawih kat rumah je lebih baik buat kat rumah. Macam tahun lepas saya buat sendiri kan. So tahun ni boleh buat dengan isteri kan. Gitu. Okay, game ni kita nak tahu sejauh mana you guys mengetahui. Soalan pertama, minuman kegemaran. Ayi cakap apa? Minuman kegemaran. Milo. Milo. Kopi.
kopi. Minuman kegemaran Betul ke? Ais kopi. Betul? Betul, betul. Betul? Lokasi pertama dating. Alamak. Dating ke tu? You jawab dulu. Dating ke tu? You yang cakap dulu. You cakap dulu. Tadi I cakap dulu. Okay. Victoria Station. Sama betul. Ketinggian pasangan korang. Dia 150. Oh, dia Betul. 155. Betul. Saya 153. Oh, 153. Salah. Dia 155. Betul? Betul. Oh, I salah lah. Salah. So 1-0. 1-0. Saiz kasut korang. Alamak. Saiz kasut. Mak ai, takkan tak tahu. Kasut dia tak tahu. Tahu kejap. 5 kot. 5 UK. I pakai 5 saiz perempuan. Kan? I 5.5 atau 6 UK. So Saya 4. Oh, salah juga. So dua-dua salah. Kira 2-1 lah. 2-1. Okay, binatang apa yang you guys suka? Ataupun binatang Binatang kegemaran. Binatang kegemaran. Binatang kegemaran. Dia tak ada kot. Burung? Kuda. Apa? Haiwan kegemaran kuda. Haiwan kegemaran kuda. Oh, ya burung. Jawapan untuk you pun kuda. Kuda. Oh, itu dia untuk I kuda. Oh. So Salah. Salah apa? So Kucing. 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 So berapa ni? Dah berapa dah? Dua-dua salah. So Dua-dua 3-2. 3-2. Siapa 3? I 3 you. Oh. Mereka fashion kegemaran. Kitty Yee dia. Kitty Yee. Rico Rinaldi. Siapa? Pereka fashion kegemaran you. I? Boleh lah. Antara. Okay, Ida. Betul. Kita suka. Okay, tabiat pasangan anda. Ayuh, tabiat. Oh, air. Oh. Apa tabiat dia? Tabiat dia. Oh, tabiat tu benda baik ke tak baik? Tabiat lah. Tabiat lah. Habit. Mungkin yang tak baik. Habit. Dia suka bangun lambat. Betul. Ay apa? Salah. Itu salah. bukan habit lah. Oh, bukan habit Itu bukan tabiat. Cakap seorang-seorang. Cakap seorang Ayi. Ayi betul kan? Cakap seorang Ayi. Ayi ahli situasi. Betul lah ya. Suka bebel. Oh, suka bebel. Tapi seorang-seorang lah. Seorang. Kita kat toilet je. Apa benda dia? Dia cakap seorang. Dia cakap hantu. Tak ada. Mesti suka bebel. Tapi betul lah. So apa tabiat dia? So berapa? Tabiat. Salah. Okay. So berapa sekarang? Berapa dah sekarang? Betul. I 5, dia 2. 5-2. Okay. Station radio. Station radio. Ya, jangan terkejut ya. Ikim. Ikim dua-dua. Serius lah. Okay, filem kegemaran pasangan anda. Oh, filem. Filem Turki. Filem Turki. Kat Netflix. Dia series tapi dia filem quality. Sama tak? Sama. Sama. Okay, tengok berapa kita nak tengok. Dia ada 9. So siapa yang kalah hari ni? Saya betul. Saya betul 9, salah 2. So sebenarnya soalan berapa? 9 soalan. You salah 2. Salah 2. So you salah 2. So you 7. Kan? I salah berapa? Tak tahu. I salah banyak kot. Ayi kalah. I kalah lah. Dia menang. Tak apa bagi keluar. Okay, thank you untuk game yang kita plan last minute tadi. Okay, next kita borak pasal isu semasa. Boleh? Asalkan tidak menyentuh sensitivity kan. Mengikut kata Aim. Okay, isu semasa dia sekarang. Dia je aku kan. Macam-macam benda yang berlaku. Mungkin kadang-kadang kan macam netizen dia sengaja macam mencari kesilapan seorang artis tu. Macam saya fikir kalau tak ada netizen, tak adalah social media. Macam actually kadang-kadang pemilik social media, tak kira lah media-media mana, dia akan macam kadang-kadang dia bagi trigger tau untuk bagi komen. Sebab mengikut kata algoritma, tak kira lah YouTube ke Facebook ke, lagi banyak orang komen, lagi banyak peluang konten tu akan berada dekat atas. Betul.
Engagement, yes. Kata Ida. So sekarang ni nak tanya you guys, isu semasa yang tengah hot sekarang ni, yang you guys baca, yang terkini lah. Ida, pasal apa yang sekarang ni yang you baca? Yang asyik keluar dekat saya punya explore kan. Kalau sensitif lah. Yang tu sensitivity. Apa ya? Apa ya? Mana satu ni? Yang melibatkan artis mana? Melibatkan artis yang dikatakan menunggang agama. Oh, yang menunggang agama sekarang kan. I think kan, kalau nak bincang pasal penunggang agama kan, macam okay lah, kan? Okay, dia depend pada hati lah. Dia depend pada hati seseorang tu, niat dia. I think niat dia baik. Sebab kadang-kadang artis ni dia ada jiwa bisnes kat situ kan. Takkanlah okay, kalau Ai Islami kan. Kalau okay, Ai ni katakanlah image Islami. You nak jual apa yang menjadikan orang tak kata you penunggang agama? Yalah. Itu for me macam okay lah, kalau I cakap I milih jalan selamat, better I pakai macam, kalau tak nak dikatakan penunggang agama, I suruh I akan jual macam benda yang tak ada kaitan dengan agama, dan tak ada macam you know. Kalau saya lah Budi, dia beri peluang kan, dua benda je kat dunia ni, makanan dan pakaian. Yes. Kan dua benda. Dan jangan claim lah, jangan claim macam Jangan claim apa-apa jangan claim apa-apa macam Muslim friendly ke. no need. Macam halal tu of course halal. Kita nak semua orang makan halal. I think jalan selamat tu macam tu lah. Yelah. Sebab perniagaan pun adalah salah satu sumber rezeki kan. Dan Rasulullah pun berdagang kan. Berdagang. Dan satu lagi, kalau benda ni kan, bak kata tadilah, dia strategi pemasaran tau. Dan sekarang ni kalau you as a publicist tahu kan, macam klien mesti dia tanya, macam mana nak jadikan produk ni lebih laris. Kalau tanya I akan pergi ke macam viralkan. Betul. Viralkan means jimat duit klien tu tak payah laburkan duit. Even macam kalau beli iklan billboard mahal gila. Sekarang berapa? Macam sebulan 100,000 Betul. More than that tau. Which is kalau itu pun kalau you lalu, you tengok. Kalau you tak tengok macam macam I sekarang tengok billboard macam tak ada perasaan. Macam tak ada nak macam tu kan. Macam tu je. Tapi bila dah macam kita selalu scroll dekat social media, which is benda ni walaupun bukan iklan kan, tapi dia ada dalam in our mind kan. Yalah. Macam tengok selipar, ni nak beli selipar macam tu. Itu saya rasa itu secara kebetulan kan. So macam awal-awal tadi cakap lah, apa saja kita buat tu secara teamwork kan, secara berkumpulan kan. So tak kisahlah produk tu pen ke phone ke apa, pasti ada team atau pasukan yang melaksanakan untuk apa tujuan marketing kan. Jadi dia punya hala tuju, visi dan misi tu harus jelas lah kan. So masing-masing ada peranan masing-masing kan. Siapa kena buat ni, siapa kena buat tu kan. Copywriting tu nak betul ke tak. Macam saya buat PR kan, kebanyakan bila klien datang jumpa nak buat launch ke, nak buat ni ke kan. So perah otak juga Budi. Walaupun sebenarnya saya rasa dari segi copywriting ataupun dia punya moto ke, bukannya sepatutnya saya buat kan. Tapi we sit down together. Apa yang okey. Tapi ada je customer, klien yang suka sesuatu yang kontroversi. Tapi kebanyakan klien saya alhamdulillah kebanyakannya dia memilih cara yang lebih profesional kan. Dia tak nak terlalu kontroversi sebab dia mahu brand itu berada lama di pasaran dan nampak elok je kan. Begitu. Dia suka clean lah, bersih, safe nak image kan. So itu terpulang kepada brand-brand tertentu kan. I suka tanya pasal PR dan publicist. Sebagai PR dan publicist ni,
apa yang perlu ada sebenarnya dalam diri seorang PR dan publicist. Sebab kadang-kadang kalau tengok PR, macam-macam orang tuduhan, macam lebih kuah dari sudu, sombong lah, apalah, macam menumpang populariti artis ada, macam-macam apa yang mungkin orang luar kena tahu pasal benda ni. Nak jadi PR kena ada sikap itu ini. Apa yang perlu ada? Yalah. So PR tu dia menjurus kepada public relations lah kan. Perhubungan awam kan. Kan. So publicist pula sama jugalah. Dia tak banyak beza kan. Cuma PR tu lebih besar, dia punya peranan dia kan lebih besar kan. So salah satu bagi saya, selama saya bergerak sendiri ni menjadi seorang PR dan menjadi publicist, dia kena sama juga sebagai seorang wartawan. Dulu saya seorang wartawan kan, kena ada muka tembok. Muka tembok maksudnya jangan cepat melata kan. Jangan malu, kena rajin mulut tu kan, kena manis mulut tu, walaupun sebenarnya dalam kita punya kita tengah sakit ni, tengah sakit ke tengah demam ke ataupun tengah banyak meracau ni kan, kepala otak ni banyak masalah, tapi benda tu perlu dikontrol Budi kan. Pernah nampak ke saya marah kat event kan? You tegas adalah macam make sure benda on point. So benda tu kena ada, dan juga of course kelayakan lah. Kelayakan tu dari segi papernya kan, black and white kan, qualification kan, dan juga kelayakan pengetahuan ataupun pengalaman kan. Sebab dengan adanya qualification, sijil ke whatsoever, itu yang sebenarnya akan membantu menjadikan anda seorang PR dan publicist yang akan dipandang lah. Dan pengalaman juga akan menjadikan anda lebih networking tu lebih best kan, lebih jitu kan. Itu paling utama. Macam sikap ni sebenarnya depends on manusia, sebab selagi bergerak manusia ada je sikap-sikapnya kan. Masing-masing ada kelemahan dan kekuatan sendiri. Tapi saya sepanjang saya bekerja dengan show business kan, saya belajar dengan ramai publicist atau PR yang otak-otai kan, daripada music label ke daripada TV station kan. Diorang jaga je penampilan diri tu. Benar. Penting kan. Dan senyum, confident, senyum selalu, keyakinan, betul, kepenampilan, keyakinan dan senyum kan. Jumpa manis banget kan. Gitu. Kena ada tu Budi kan. Yang lain tu skill-skill yang perlu ada jugalah. Untuk last lah, mungkin ada something yang you nak share, cerita sedih ke, cerita seram ke? Ida, ada cerita seram tak? Cerita seram? Cerita seram. Saya alhamdulillah saya tak pernah mengalami peristiwa seram. Kan? Tak pernah. Tapi selalu dengar orang cerita je. Tapi saya tak ambil pot. Sebab saya tak nak benda tu bermain dekat saya pula. Tak ada. Macam Ayi? Ya, aku tak ada ke? Tapi kalau dia buat seram, dia selalu buat seram. Saya suka takut-takut dia. Saja terkejut kan. Orang baru kahwin Budi. Begitulah. Cerita-cerita sedih share lah. You guys mungkin ada macam benda yang down. Ada satu part you rasa macam down. Down boleh lah share kan? Tak share tak? Down sikit. Down. You buat apa? Mikrofon apa? Mikrofon orang ni. Ada sikit benda. Okay. Ni tengah down lah ni. Saya mudah distract dengan benda-benda kecil. Kan. Down Yelah, down saya masa kehilangan arwah ayah lah. Kan. Sebab benda tu tidak dijangka Budi. Dia sakit apa tak sakit. Tu ceritanya. Sebab tak sakit kan. Masa saya dapat tahu tu pula, saya tengah sibuk buat satu event yang besar, iaitu Anjuran Mara. Dan event tu berlangsung di Istana Budaya, dan juga satu lagi event di Stadium Bukit Jalil. Tahun bila tu? Tahun 2019 lah. 2019. 2019.
waktu tu. So waktu tu yang saya dapat tahu tu, mak saya pun dekat kampung kan, beritahu, dia pun terkejut kan, sebab benda tu berlaku macam sesuatu yang tidak dirancang kan. Arwah bapak saya meninggal di ruang tamu, di sofa kan, sedang duduk, sedang memegang phone kan. So saya tahu sehari sebelum tu dia berada di hospital sebab abang saya kurang sihat kan. So dia bergilir dengan mak saya untuk menjaga abang saya ke hospital di Kota Tinggi lah kan. So kami pun ada adik-beradik yang ramai kan. So mungkin masa tu saya berkata mungkin ketika bapa saya pegang phone tu, mungkin dia sedang teks adik-beradik yang lain ke untuk dijengah abang saya yang sedang sakit. So memang ada plan nak balik kampung pun, nak tengok abang saya yang sakit. So bila mak saya beritahu tu, Abah tak diingatkan, abang yang tak ada, abang saya yang sakit tak ada kan, dah pergi. Rupa-rupanya abah saya yang tak ada kan. Dia ada sakit jantung ke apa-apa ya? Mungkin tapi dia tak ada penyakit tu. Mungkin tu serangan sebab mungkin heavy kan, udah satu faktor usia kan, mungkin pemakanan dan juga gaya hidup dan juga banyak stres kan. Bila anak sakit kan, mungkin orang tua tak dapat tanggung benda tu kan. So benda tu yang buat saya lah down jugalah. Sangatlah down sebab tak pernah kita dalam keluarga tak pernah ada kehilangan. Sudah lama tak ada kehilangan. Tapi tiba-tiba hilang adalah nahoda sebuah kapal kan, ketua dalam rumah kan. So benda tu sangat terkesan buat kami lah, adik-beradik. Tapi alhamdulillah lah, dia ada hikmah. Bapa saya meninggal selepas lihat anak saya, melihat saya sudah berubah kan, menjadi manusia yang lebih baik kan. So itu yang saya sangat bersyukur, dia dapat melihat kan. Dan masa tu pun kami dah mula berkenal kan. So bapak saya pun mungkin dah tahu kan kami akan berumah tangga kan. Begitu. Budi ada kehilangan keluarga? Arwah ayah saya meninggal masa saya tingkatan 1. Dia sakit lama, sakit lumpuh, macam package lah, darah tinggi, kecil manis, semua benda ada. Tapi lama dia sakit. And then so I dah bersedia lah. Masa tu I bersedia. Tapi you know lah, masa remaja, which is kita macam masih lagi memerlukan kasih sayang seorang bapa. Then masa dia tak ada tu, kira macam dunia I macam gelap ni. Macam I macam lama nak move on tau. Macam I tutup bilik I tutup dengan tirai biar bergelap. Biar bergelap sebab dunia macam rasa dunia gelap ni. Tidak macam, sebab masa tu kan fikiran kita singkat babe. You bayangkanlah tingkatan 1 dulu lain babe, pemikiran dia. Tak macam budak-budak sekarang. Tak macam budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang darjah 6 pun dah tahu segala benda kan. Kita dulu macam tok ombang-ambing, macam something. And then maybe Tuhan nak hantar lah kawan-kawan I, tolong I macam ceriakan, jomlah main bola sepak, jomlah keluar je ni. I pun ikut-ikut macam I boleh ni sikit kan. I think segala benda apa kan, kita kena ada kawan yang macam boleh memindahkan fikiran kita ke tempat lain dulu. Walaupun benda tu macam memanglah kita pun tak expect kan, macam ya tak apalah, benda dah tak ada, takkanlah kita nak bersedih lagi kan. Tapi memang impact gila dalam kehidupan I sampai sekarang. Sehingga kan I tengok jiran I, ya dia mesra dengan ayah dia, macam I macam benci tau, macam busuk tak hati I. Macam perasaan tu tiba-tiba datang tu, macam jealous. Bukan macam jealous lah, macam kenapa aku tak ada benda tu aku selalu macam tu. Macam sekarang baru kita tahulah macam dunia perjalanan masing-masing. Hidup kau macam ni, rezeki pun masing-masing. Kita tak tahu apa yang akan jadi next. So yelah, sekarang kita matang lah kan, berfikiran. Tapi masa tu sekarang benda datang kan, macam
sebut pasal ayah, aku macam sensitif gila, babe. Aku boleh menangis tau. Even kalau dengar lagu-lagu ayah kan, aku boleh menangis. Mak aku ada lagi kat kampung. Tapi lately ni aku macam everyday aku kena call dia, babe. Tak macam dulu. Dulu aku akan macam, dulu aku lupa diri. Maybe aku lupa diri lah dulu. I mean, tahun 2008, 2007. Aku jarang. Masa aku belajar dekat college, aku macam jarang balik kampung. Aku jarang gila balik kampung. Macam lupa diri kot. Nanti orang kata shock culture pun mungkin. Tapi sejak 2-3 tahun lah after aku kahwin pun, aku baru kehilangan mak mertua aku sebab COVID. My wife punya mum kena COVID. So impact juga pada diri aku sebab bila aku dapat tahu macam perasaan macam mana kan orang terdekat aku hilang mak ayah, hilang ibu dia. So macam impact gila. Macam aku duk bayang macam mak aku sendiri yang tak ada. Macam tu kan. Macam everyday aku call. Pagi mesti call. Macam malam kalau aku sibuk, aku akan macam next morning macam aku akan call lah, make sure dia. Dan dia tinggal seorang. Macam ni aku nak balik ni macam sebab ayah mertua aku pun sakit. Actually cerita dia macam ni. Adik ipar aku, dia dekat office dia ada sakit COVID. Dia berjangkit dengan adik ipar aku. So of course adik ipar aku balik rumah, mungkin dia jangkiti dengan orang tua. Senang lah. And then nasib baik satu rumah tu tak kena, 2 orang tak kena. So mak mertua aku, ayah mertua aku kena masuk hospital. Sebab kalau nak kirakan, aku dalam fikiran aku, ayah mertua aku lah yang kena teruk. Sebab dia tengah sakit tau. Dia sakit kencing manis. Biasalah. Sebab biasa kan COVID akan serang orang yang macam tu risiko, kan. Risiko dia. Tapi strong gila. Strong. Imun dia kuat. Imun dia kuat. Macam yang perginya mak mertua aku. So macam efek jugalah. Sebab aku nasib baik sebab aku balik kampung. Sebelum 2 bulan sebelum dia meninggal. Maksudnya aku balik sini, COVID datang serang. So aku sempat lah macam bawa dia pergi pantai. Tapi aku duk rasa dah macam something wrong. Sebab aku tak mesra dengan mak mertua. Even satu kali kan, kita orang buat video call. Tiba-tiba yang lain tak ada. Video call biasa ramai kan. Tiba-tiba aku dengan dia, aku terkedu aku terkedu nak kata apa kan. Macam Ma, apa khabar. Aku tak terkata pun benda tu. Dan after dia meninggal, aku rasa macam aku imbas balik apa yang berlaku kan. Macam kenapa benda ni. And then satu kali kita orang sempatlah pergi pantai. Rumah aku dekat dengan pantai Irama tau. Pantai Kelantan. Memang best. 4 minit je jalan kaki. Tapi aku pergi ni pantai Peranginan, which is nama dia Pantai Irama. Pernah dengar? Tak nak. Lepas tu kita orang lepak situ. Lepas tu aku ada ambil gambar mak mentua aku tengah duduk dan pandang langit. Masa tu aku tak cakap betul, macam tak selalu aku ambil gambar dia berseorangan. Tiba-tiba masa tu aku ambil kan. Lepas tu lepas dia tak ada, then aku tak boleh balik tau. Masa dia meninggal tu, kita orang mana boleh balik? Boleh balik tapi macam tak sempat lah. Tak sempat. Sampai sekarang my wife ni macam sedih lagi. Lepas tu sekarang macam tadi dia dipasang lagu Sharifah Aini. Kan banyak lagu-lagu kenangan kan. Banyak lagu. Arwah mak suka lagu-lagu Sharifah Aini ni. And then dipasang lah. Kan ada satu lagu Allahyarhamah Sharifah Aini nyanyi lagu Mama. Mawar untuk Mama. Betul. Kan. I think yelah, kita fikir setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kita pun sendiri akan mati, babe. Macam tu je. Macam cara kita nak ubati kan, nak ubati kesedihan kita dengan kata macam tu, kita pun mungkin tak lama kan. Macam aku fikir macam ni tau, kita kan expired 60 je.
60 ni 65. Aku duduk macam, aku 45 kan. Aku duduk jangka macam sikit lagi umur aku dah 50. Lepas tu aku macam macam mana kerja aku ni macam, lepas tu dah lah aku cakap, okay, podcast aku baru bermula kan. Yalah. Macam tu je. Betul lah tu. Cara kita nak mengubati diri kita, ingat benda-benda yang macam dunia ni, hakikat dunia kan. Yalah. Si aku pula kan, selama mana kita mengejar dunia, selama itulah dunia pun mengejar kita. Tengoklah aku macam Ija cakap tadi, tak cukup tidur lah, everything, nak kerja segala benda. Alright, 1.40 dah. Okay, kata-kata akhir you guys. Aku pula jarang jarang tetamu macam soal aku. Macam aku pula tunggu dah nak bercerita kan. Selalu aku soal tetamu. Tapi aku tahu jiwa wartawan masih kebal dalam dunia, dalam diri Ai. Okay, Ai dan Ida, mungkin ada something yang pesanan untuk semua. So dari saya, terima kasih Budi kerana sudi jemput, sebab jarang dapat dengar Budi bercakap. Okay. Panjang macam gini kan. Misal kata kita lepak dekat restoran, aku takkan bercakap. Aku takkan bercakap. Dia akan ambil phone, main phone, dia akan buat editing lah, apalah kan. Macam tu lah aku. Gitulah Budi kan. Semua orang cakap macam tu. Kan aku pergi event bawa diri aku je. Ida macam tu lah. Aku kau macam, tapi bergaul lah macam JD dengan kawan-kawan yang ni kan. Apa tu? Video. So gitulah Budi. Terima kasih kerana jemput kami. Dan of course sama-sama lah, yang baik tu datangnya daripada Allah kan, yang kurang tu daripada kami sendiri. So yang penting, jadilah kita kita manusia yang selalu ikut kehendak Allah. Selalu jangan tinggalkan Al-Quran gitu. Itu je petuanya Budi. Cantik dia punya casing. Kan mana-mana. Beli kat mana? Ida beli dekat Lazada. Ida apa something nak pesan kat penonton kita? Nak pesan dekat penonton. Dah sampai ke tadi? Singkat, ringkas lah. Ringkas je. Selamat menyambut Ramadan lah. Selamat menyambut Ramadan Mubarak, dan juga selamat Hari Raya. Itu awal ke? Okay, so dalam pada kita buat persiapan Ramadan tu, jangan lupa jaga SOP, sebab masih lagi virus ni masih lagi ada di sekeliling kita kan. So pakai mask, jangan lupa diri. Allah tu bagi nikmat sekejap je. Kalau kita lupa, nanti dia bagi azab balik kan. So kalau tak nak azab Allah tu, hargailah nikmat yang ada sekarang ni. Disiplinkan diri dan jangan melanggar, jangan melampaui batas. Kan. Alright guys, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak Ai dengan Ida. I think you guys memang couple yang ideal lah kan. Dah lah sama tinggi sama rendah kan. Pandai sama crack. I doakan kebahagiaan sentiasa ada bersama dengan korang, kekal sehingga selama-lamanya. I think cepat-cepat dapat baby, mesti comel. Dan you guys sukses lah dunia akhirat. InsyaAllah. Dan semoga hubungan kita pun macam sentiasa dirahmati lah kan. Dengan Ai semua rezeki semakin melimpah ruah. Aku nak sangat tengok baby. Baby korang berdua kan. Comel. Serius. Budi berapa anak? Tak ada lagi babe. Berapa lagi I dah kahwin 13 tahun. Tak ada rezeki babe. InsyaAllah. Tapi my wife 3 kali keguguran. Alright babe, kita jumpa lagi, borak sini habis sini. I think hubungan kita tak akan habis di sini. Mungkin banyak lagi cerita. I akan jemput you guys untuk berceramah pasal agama pula lepas ni sempurna bulan Ramadan. Ya boleh, insyaAllah. Okay guys, bye bye, assalamualaikum. Thank you so much yang layan kita orang dalam hampir 2 jam. Seperti biasa, you guys rock. Stay tune untuk ramai lagi tetamu kita dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Kita tak fokus pada selebriti saja. Alright, bye bye, assalamualaikum. Thank you so much for watching.